warna bulatan tu. Minta jangan pakai warna oren. Mana allergic tu warna oren. Pakai warna hijau. Nauzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita buka pertemuan kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insya Allah SWT Nazir dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemukan dalam siri-siri tazkirah sepanjang Ramadan. Pada malam ini kita teruskan sambungan pengajian kitab kita yang kita telah pun bawa dalam 3-4 kali pertemuan dengan kitab yang baru, iaitu menelusuri 1000 tahun Syafi'i dalam Melayu. Kita telah pun bincangkan tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Pada bab pertama bincangkan tentang Imam Syafi'i rahimahullah, dan bab yang kedua sebelum masuk kepada perbincangan tentang mazhab Syafi'i di alam Melayu, maka kena kaji alam Melayu tu dulu. Alam Melayu, apa yang dikatakan sebagai alam Melayu. Dan alam Melayu ni saya ambil daripada bermula kejadian manusia dulu, membawa kepada kejadian manusia bernama manusia yang digelar sebagai bangsa Melayu itu. Jadi Allah ciptakan manusia ni berbangsa-bangsa. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa khalaqnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi Allah ciptakan manusia ni daripada sepasang manusia, itu Adam dan Hawa. Kemudian diciptakan daripada Adam dan Hawa itu syu'uban wa qabaila. Ada syu'ub, bangsa-bangsa, dan kabilah-kabilah. Ada 6 bangsa di dunia dan juga kabilah yang sangat banyak. Antaranya bangsa yang di dunia ini ialah bangsa Melayu, dan kabilahnya sangat banyak. Jadi untuk kita masuk, sebelum masuk pertemuan malam ini, tidak dapat kita masuk secara terus ke dalam ke dalam kewujudan bangsa Melayu, sebab saya nak masuk dulu melalui kewujudan makhluk bernama manusia. Jadi bila kita dah tahu makhluk manusia itu, yang barulah boleh masuk ke dalam penciptaan makhluk bernama bangsa Melayu, manusia bangsa Melayu. Sebab bangsa Melayu itu ialah bangsa kedua tertua di dunia. Bangsa Melayu itu adalah bangsa kedua tertua di dunia. Tuan-tuan boleh semak dalam antaranya ialah buku yang ini bahasa Melayu, asal usul benua Sunda, induknya di benua di asal usul Melayu, induk di benua Sunda. Ini ialah kajian daripada UPM, UiTM dan UKM, tapi dicetak oleh UPSI, dan ketua editor dia ialah Zahra Sulaiman. Jadi satu buku ni 145, dia ada 3 jilid. Jadi 145 kali 3. Saya bawa satu aja. Kalau bawa 3 tak larat, jatuh kena kaki bengkak. Ya, berat dia. Dia punya isi dalam pun kertas art paper 125 gram. Jadi tuan-tuan puan rahimakumullah, kita nak luruskan balik pemahaman kita tentang manusia, barulah kita masuk kepada manusia di alam Melayu. Jadi manusia ini, maka kita dah boleh tinggalkan jauh-jauh lah dalam baku sampah teori-teori Darwin. Teori mengatakan manusia berevolusi daripada buruk, maka teori itu bersalahan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan bahawasanya kita ini daripada Adam AS.
Allah SWT ciptakan Adam AS, bukannya Allah jadikan Adam daripada beruk. Allah ciptakan Adam. Maka Allah bagi tahu kepada semua para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah nak ja'ilun, nak ciptakan di muka bumi. Allah sebut fil ardi, maksudnya tak ada benda lain, bukan dekat planet lain ke apa, tak ada. Fil ardi maksudnya betul-betul di muka bumi. Maka Allah nak jadikan di muka bumi itu adanya khalifah. Maka kekhalifahan manusia memang di muka bumi. Maka Allah bocorkan awal-awal, kewujudan manusia di muka bumi. Baru nak wujud, tiba-tiba ada dua sanggahan. Satu sanggahan yang masih lagi boleh masuk syurga, yang satu lagi sanggahan masuk neraka terus. Satu sanggahan daripada malaikat, satu lagi sanggahan daripada iblis. Daripada malaikat tak ada masalah. Sebab apa? Malaikat menyanggahnya dengan akal. Adapun iblis menyanggah daripada nafsu. Sebab malaikat diciptakan akal untuknya, tapi iblis diciptakan nafsu untuknya. Maka malaikat membantah dengan cara bertanya. Iblis membantah dengan cara mempersoalkan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, dia Adam itu daripada tin, tanah. Dia ada min tin, min turab, min hama'in masnun. Jadi min tin, tanah yang bercampur dengan air, turab, tanah bercampur dengan angin, dan kemudian daripada hama'in masnun, tanah bercampur dengan air lembah. Dan ada juga tanah yang bercampur dengan tembikar yang dibakar. Maka kesimpulannya, penciptaan manusia itu semuanya yang paling besar dominan ialah unsur tanah, yang ada unsur api, ada unsur angin, ada unsur air, daripada kalimat-kalimat yang dinisbahkan kepada Adam AS. Min tin, min hama'in masnun, min turab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kamu daripada Adam, dan Adam daripada turab, tanah yang bercampur dengan angin. Jadi semua itu menunjukkan bahawasanya asas kejadian Adam ialah tanah yang bercampur dengan pelbagai unsur-unsur yang lain. Maka jadilah Adam AS. Dulu masa kita bincang tentang fiqhul Jumaah, maka dalam hadis mengatakan fihi khuliqa Adamu wa fihi udkhilal jannah wa fihi udkhirja minha. Jadi Rasulullah bagi tahu pada hari Jumaat Allah ciptakan penciptaan mula Nabi Adam. Permulaan penciptaan Nabi Adam itu dibuat pada hari Jumaat. Dan dalam hadis yang lain mengatakan penciptaan itu ialah penciptaan yang akhirul khuluq, sebagai penciptaan yang terakhir. Setelah Allah ciptakan gunung ganang sebagai pasak bumi, ciptakan flora, fauna apa semua, binatang-binatang yang melata, binatang-binatang yang buas dan sebagainya. Dan pada hari Jumaat ba'dal asri, selepas asar, sebagai satu penciptaan yang akhir sekali. Dan dia berlanjutan daripada waktu asar sampai waktu maghrib. Lama untuk mencipta Adam AS. Bukan Allah tak boleh buat pluk ni tu, kun fayakun, tapi nak bagi tahu ada proses, dan Adam itu proses yang lama. Maka berterusan sepanjang petang itu penciptaan Nabi Adam, sampailah tamatnya waktu asar. Tamatnya waktu asar bermakna habisnya waktu Jumaat. Maka pada hari Jumaat tu terciptanya Nabi Adam AS. Wa fihi udkhilal jannah, dan pada hari Jumaat juga Nabi Adam itu dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini beza dia. Kita ialah makhluk syurgawi. Ada pun yang dijumpai macam manusia, tengkorak-tengkoraknya dah ratus ribu tahun itu, ya, itu memang betul ada. Ada tengkorak yang palsu macam Piltdown Man. Piltdown Man tu manusia yang palsu. Dia gabung-gabungkan tengkorak manusia dengan rangka-rangka babi. Tapi banyak juga yang real, yang betul-betul asli. Jadi yang asli itu apa benda? Memang betul, memang satu makhluk yang macam manusia.
Dan makhluk itulah yang ditemui oleh malaikat. Waktu malaikat protes bila Allah kata aku nak jadikan di muka bumi ini adanya khalifah, maka malaikat mengatakan ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kau nak jadikan di muka bumi itu khalifah yang menumpahkan darah? Maksudnya Nabi Adam tak dicipta lagi. Macam mana malaikat tahu dah Adam akan menumpahkan darah? Ini pertuduhan. Benda tak cipta lagi, tiba-tiba dah kata menumpahkan darah, berbunuh-bunuhan. Adam tak cipta lagi. Tentulah makhluk yang dijumpai itu sebelum tu. Maka sebelum tu telah ada makhluk yang macam Adam. Makhluk itu ialah haiwan. Dia bukan Adam yang daripada syurga. Dia ialah makhluk yang macam Adam, yang merupakan haiwan yang tiada akal tapi ada nafsu. Maka itulah makhluk yang dijumpai dalam arkeologi dan sebagainya. Makhluk tu macam manusia. Itu yang dikatakan Darwin tu, ada yang bongkok, Homo erectus, Homo idaltu, Homo sapiens, Neanderthal man dan sebagainya. Dan Darwin pun tak selesai dia punya teori dia. Daripada bongkok, daripada beruk, makin naik Homo erectus, naik Homo idaltu, naik daripada Homo sapiens, kemudian Homo sapiens, kemudian Homo neanderthal. Lepas tu nak pergi mana? Ke belakang. Kalau kita boleh terima daripada bongkok, beruk, bulu makin tak ada, tu dia makin tegak, dia mesti akan berterusan. Ke mana? Ke belakang. Makin besar. Oh Ustaz, saya rasa makin besar Ustaz. Makin besar. Ustaz dulu datang Surau Rafiq kecil aja, sampai Kota Damansara dia besar. Evolusi makin besar. Dah manusia makin kecil. Manusia makin kecil tuan. Tuan-tuan lah makin kecil, saya makin besar. Tuan-tuan makin berumur makin kecil. Saya baru 40 kan, makin besar lah. Sampai 5 siri ni kecil balik lah, insyaAllah. Sekarang ni pun rasa macam kecil dah. Ramadan ni longgar segala-galanya. Jadi itu ialah teori Darwin. Dan sebenarnya bila dia kaji, alhamdulillah sekarang ni dah ada teori mitokondria DNA. 30 tahun yang kebelakangan ini ada teknologi mitokondria DNA yang boleh mengenal pasti manusia itu daripada mana. Akhirnya terbukti semua tengkorak yang dijumpai itu, semua rangka-rangka dijumpai itu ialah rangka-rangka yang tiada kaitan dan satu sama lain. Homo erectus tak ada kaitan dengan Homo idaltu. Homo erectus tak ada kaitan dengan Neanderthal man. Homo erectus ada kaitan dengan sapiens, tak ada. Makhluk tu wujud pupus, dan akhir sekali wujudlah Adam alaihissalam. Dan Rasulullah kata kullukum, semua kamu itu daripada Adam, wa Adam min turab, dan Adam itu yang daripada tanah. Jadi kita bukan daripada beruk, kita adalah daripada tanah yang merupakan makhluk syurgawi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Turun untuk apa? Untuk memimpin muka bumi. Dia kena makhluk syurgawi. Dan sebenarnya yang masalah cari UFO tu, kita lah makhluk asing tu. Tuan-tuan, yang turun daripada tempat lain yang masuk ke bumi ini. Tapi kita dihantar oleh Allah untuk mentadbir bumi. Jadi Allah bagi tahu pada malaikat, yang malaikat bantah tu, tapi tidak berdosa sebab dia bantah pada akal, bukan daripada nafsu. Maka dia bertanya lain menyoal ni dia petikai kan, dia tahu dah tanya kan. Cikgu mana bertanya, cikgu bersoal. Soalan pertama, jawab, fill in the blank. Dia menyoal, bukan bertanya ni dia betul-betul tanya. Tanyalah ustaz, tanya, bukan soallah ustaz. Jangan soal ustaz saya balik awal. Tapi kalau tanyalah ustaz, tanyalah banyak mana pun, confirm saya akan jawab. Yang tak tahu pun saya akan jawab juga. Jawapan dia Allahu a'lam. Jadi bertanya lain, menyoal lain. Dia tanyalah ustaz, tanyalah. Jadi malaikat bertanya, bukan menyoal. Maka di situlah Allah jawab balik. Dalam metodologi penafsiran Quran, kalau ada
dialog manusiawi yang Allah angkatkan jadi dialog Allah, di-endorse menjadi kalam-kalam Allah, jadi ayat-ayat Allah, jadi ayat Quran. Dialog itu sangat hebat, perlu dikaji. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, adakah kau nak jadikan di muka bumi ini orang yang menumpahkan darah, yang membunuh-bunuhan sama dia sebagai khalifah di muka bumi? Tak logik. Maka Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, sungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. Malaikat tahu makhluk yang ada je, dia tak tahu makhluk Adam ini bukan makhluk yang tu. Nampak macam fizikal habis sama, macam anjing dengan serigala, tuan-tuan. Kalau orang tak pun nak tahu, ni serigala sama je, kan lain, segi hukum pun lain. Anjing ni kalau kita basah ataupun dia basah, salah seorang basah, satu basah, pegang kena samak. Kena samak, bela buat pet haram. Tapi serigala lain. Serigala gomor macam mana pun, pegang macam mana, basah kuyuk pun tak perlu samak. Tapi sebelum gomor dia mengucap panjang-panjang awal-awal. Takut dia datang dengan geng-geng dia gomor kita. Seorang sikit ambil tapau. Jadi serigala lain dengan anjing. Jadi manusia pun sama juga. Adam AS itu dengan makhluk-makhluk sebelum itu ada kesamaan. Itu yang disebut sebagai hominids. Itulah hominids yang memang wujud sebelum itu. Tapi dia bukan Adam, dia ialah makhluk binatang. Dia ialah makhluk binatang. Binatang yang kejap-kejap dia makan orang tu, kejap-kejap orang tu makan dia. Dia bukan makhluk yang datang daripada syurga Allah, yang dibekalkan akal dan nafsu untuk mentadbir dunia ni. Maka Allah kata pada malaikat, engkau tak tahu apa yang aku tahu. Dan Allah terangkan lagi pada malaikat, sebab malaikat bertanya, maka Allah ceritakan detail-detail. Kau tak tahu apa yang aku tahu. Aku tahu sebab aku yang menciptakan semua benda ni. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Adam itu aku ajarkan asma'a kullaha, semua ilmu Allah bagi pada dia. Maksudnya Adam tu sebelum turun ke muka bumi dah install siap. Dah install. Adapun hominids tu, kejap dia makan dia, kejap dia makan dia. Dia tidak ada apa-apa pengetahuan. Dia tak ada apa-apa pengetahuan. Dia ada nafsu untuk makan, tidur, membiak. Dia tak reti nak buat apa yang kita boleh dapat pada hari ini. Sebab apa Allah kata Adam itu aku install. 'Allama Adamal asma', aku berikan dia segala isim. Maksud segala ilmu-ilmu yang Allah nak berikan ada pada Adam. Sebab itulah makin dekat kita dengan zaman Nabi Adam, makin hebat. Kita rasa kita dah hebat dah, ada menatang ni. Dah hebat dah. Sebenarnya tak hebat mana? Tak hebat mana? Sebab apa? Teknologi dulu lagi hebat. Teknologi dulu lagi hebat. Lagi dekat dengan Nabi Adam. Nabi Adam tu dapat teknologi surgawi. Dan yang rapat lagi dengan Nabi Adam, Nabi Nuh. Masa menyeru umat dia 950 tahun. Masa menyeru, bukan masa hayat. Nabi kita 63 tahun hayat Nabi. Masa menyeru 23 tahun aja. Bermaksud Nabi Nuh juga hayatnya sangat panjang. Tempoh menyeru saja 950 tahun. Jadi kita tengok, tadi saya kata kalau ada dialog manusiawi yang Allah endorsekan jadi firman-firman Allah, mesti benda tu hebat dan perlu dikaji. Kita tadarus Quran kan, cerita pasal Nabi Nuh ajak anak dia. Bila Nabi Nuh naik dalam kapal Nabi Nuh, kapal tu bukan macam kita pergi tasik perdana naik sampan tu. Ni kapal besar, setiap binatang sepasang-sepasang. Jadi semua naik kapal tu, dan dalam keadaan yang bukan naik atas tasik perdana, tak ada gelombang apa. Ni dalam keadaan banjir besar, satu dunia banjir yang menyebabkan peta Nusantara kita ni berubah. Maka bila banjir besar itu, Nabi Nuh panggil anak dia. Nabi Nuh panggil anak dia kat mana?
Quran kata anak dia ada dekat bukit. Bila dia panggil anak dekat bukit, anak dia kata, anak dia balas balik, tak apa, aku akan cari bukit yang tinggi lagi untuk menyelamatkan keadaan. Aku tak nak naik kau punya kapal. Nabi Nuh kata, naiklah kapal aku, selamatkan diri. Tak. Aku akan naik bukit yang tinggi lagi. Tuan-tuan, bila Quran cerita dialog manusia ni dan dinaik taraf jadi firman Allah, dialog itu kena kaji. Jadi macam mana Nabi Nuh bercakap dengan anak dia? Confirm jarak jauh. Maka kita kalau zaman sekarang, kalau dah ribut macam tu, kalau dah banjir besar macam tu, tak ada lain lah, putus lain lah. Tapi dia boleh bercakap dengan anak dia. Mesti ada sistem perhubungan yang canggih pada zaman tu. Mesti ada sistem perhubungan yang canggih. Jadi Allah cerita macam tu je, kita kena cek. Jadi macam mana zaman Nabi Nuh ada perhubungan yang canggih? Kita rasa kita okey dah ni. Sebab ayah dah habis dah ni main mesin dreba. Anak saya dreba saya hari ni, saya tak larat betul. Program macam-macam program lah sehari dua ni. Jadi dah habis dah datang. Tapi dulu dah, macam mana dia boleh interaksi dengan anak dia? Bila Quran rakam macam tu, Quran suruh kaji. Begitu juga dengan zaman Nabi, jauh ke bawah lagi. Tu ke atas dekat Nabi Adam, zaman Nabi Sulaiman, yang sangat hebat dia punya pengangkutan dia. Kita paling hebat pun nak buat kereta terbang, belum lagi, baru drone terbang aja. Tapi Nabi Sulaiman bertanya kepada kabinet dia. Ni bukan kabinet betul, sebab kabinet yang cerdik, pandai, hebat dan boleh menyelesaikan masalah. Nabi Sulaiman tanya kepada kabinet dia, siapa yang boleh bawa istana dan singgasana Balqis daripada Salat Yaman ke Baitul Maqdis? Maka Al-Quran kata, wa qala al-ifritu minal jin, berkata ifrit daripada golongan jin, aku boleh bawa singgasana itu sebelum kamu bangun daripada singgasana kamu. Sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada kursi dia. Take time juga tu nak bangun. Tapi berkata pula seorang ahli kitab yang diberikan hikmah oleh Allah SWT, dia kata, aku boleh bawakan singgasana itu dan dia punya istana dia sebelum kamu berkedip mata. Sebelum berkedip mata, bukannya sebelum berkedip mata kita dekat kuliah subuh. Kuliah subuh dahsyat lah. Nak kedip mata tu lambat. Ni tempat lain lah, sini okey. Jadi sebelum kedip mata Nabi Sulaiman, dia dah boleh bawa dah benda tu. Jadi hebatnya, ini bukan mukjizat, ini ialah manusia biasa, bukan Nabi. Maka nama dia dalam sejarah sebut namanya As-Sibarkhiyah. As-Sibarkhiyah ini dia bawa benda tadi sampai beratus kilometer, lebih 4,000 kilometer. Dan dalam masa yang sama, tak lama lepas tu Balqis pun sampai. Bila Balqis sampai dengan menteri kabinet dia, maka tiba-tiba Balqis tengok satu binaan yang sangat hebat. Dia ingatkan air, dia pun angkat dia punya kain. Maka rupa-rupanya kaca, bukan air. Bawah kaca tu ada aliran air. Hebatnya pembinaan Nabi Sulaiman. Dan kemudiannya dia nampak lagi macam istana dia, maka dia sebut macam istana aku. Kalimat tu direkam dalam Quran. Maka Nabi Sulaiman kata, bukan macam istana engkau, tapi memang itulah istana engkau. Menyebabkan dia menyungkur sujud, menyembah Allah SWT, membesarkan Allah dan menghormati Nabi Sulaiman. Maka dia masuk Islam, tuan-tuan. Dengan teknologi menyebabkan Islam satu negara, tapi dengan teknologi menyebabkan runtuh satu negara, tuan-tuan. Tu beza dia, teknologi dulu, teknologi sekarang. Tapi apakah pengangkutan dia, kita pun tak tahu. Pengangkutan dia yang boleh datang dengan cepat. As-Sibarkhiyah boleh bawa istana, dia pun boleh sampai dengan cepat. Apa teknologi, wallahu alam. Mungkinlah macam yang Star Wars tunjuk kan, kita kecil-kecil kan, masuk ke kotak ni, boom, hilang keluar kotak tu. Kalau ada teknologi tu, saya paling bahagia sekali.
keluar dekat Gombak, tahu-tahu plak keluar balik dekat Kota Damansara. Tak payah naik kereta dah. Time tu tutuplah Petronas. Jadi nak pergi kerja pun senang aja. Masuk kotak daripada Gombak keluar Putrajaya. Ini nak pergi kerja Gombak Putrajaya tuan-tuan, jenuh berzikir pun sampai. Jadi itulah dia manusia yang dinamakan keturunan Adam, bukannya binatang. Binatang tak kerti apa. Tahulah dia mengawan, berkembang biak, buatlah sikit dia punya kehidupan dia. Tapi manusia tidak. Manusia yang Adam ini, keturunan Adam ini diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi rapat ilmu tu dengan nabi-nabi, lagi hebat ilmu itu. Jadi sebab itulah kita kena tahu bahawasanya makhluk manusia itu ialah makhluk yang terbaik yang diutuskan ke dunia ini untuk memakmurkan dunia ini dan memerintah dunia ini sebagai khalifah, menggunakan manual book daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dah kita lihat manusia itu datang daripada Adam AS, maka itulah kelompok manusia yang mula-mula. Ada Adam, ada Hawa. Hawa tidak diciptakan daripada tanah. Hawa diciptakan daripada teori klon. Dulu 1998 saintis Eropah telah mengatakan, saintis barat telah mengatakan dia berjaya mencipta teori klon, mencipta kambing bernama Dolly. Maka 1998 gegak komputer lah dunia perubatan berjaya mencipta kambing, bermaksud manusia juga boleh ciptakan. Lepas tu mereka mengatakan mereka telah mencipta Hawa. Tapi tak ada yang mustahil. Sebab apa? Penciptaan makhluk yang kedua ialah Siti Hawa. Siti Hawa ni bukan daripada tanah dan bukan daripada mani. Penciptaan daripada apa? Allah sebut dalam Quran 1400 tahun dah. Allah kata wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Antara tanda-tanda kebesaran Allah ciptakan daripada tubuh kamu, tubuh Nabi Adam itu, azwaja, pasangannya. Dalam hadis menceritakan tubuh itu ialah tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk itu dijadikan makhluk yang lain, namanya Hawa. Maka Hawa menjadi pelengkap pada Nabi Adam AS. Maka Adam daripada tanah, Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam. Dan kemudian lepas itulah baru berkembang biak daripada air mani kita semua ni. Melainkan Nabi Isa AS, Nabi Isa tidak ada ibu, tidak ada ayah, tapi ada ibu. Siti Hawa ada ayah tapi tidak ada ibu. Nabi Adam ibu tak ada, ayah pun tak ada. Dan Nabi Isa tidak akan boleh bulang. Sebab konsep Nabi-Nabi ini itu ialah mukjizat, tak boleh bulang pada orang lain. Tapi Hawa bukannya mukjizat. Hawa tu manusia yang bukan Nabi. Maka teori kejadian Hawa boleh bulang. Teori kejadian Nabi Adam tak boleh bulang sebab itu mukjizat. Kejadian Nabi Isa tak boleh bulang. Nanti ada yang bawa perut busung kan. Ni siapa yang bapak dia ni? Ini sebenarnya ustaz, bapak dia tak ada ustaz. Ni teori Nabi Isa. Tahu-tahu dia ada. Ni macam Nabi Isa ni. Macam Nabi Isa. Dah confirm dia mesti ada bapak dia. Mesti ada bapak. Tak ada. Bila kaji memang budak ni tak pernah berzina pun sebab darah dia masih ada lagi. Pernah masa kami tahun 4 memang ada kajian tentang satu kes seorang perempuan ni tiba-tiba dia mengandung. Nampak macam kes Nabi Isa, tiba-tiba mengandung tapi tak ada bapak. Dan bila dicek memang masih dara lagi. So macam mana tiba-tiba mengandung? Itu namanya silap teknik. Ini kita belajar fiqh ni, kita cerita betul. Jadi disuruh ingat balik apa berlaku dulu-dulu, 6 bulan ke atas. Cuba ingat balik apa berlaku. Tak ada. Tapi dia teringat satu benda. Ada satu hari tu dia nak cepat. Jadi dia pakai seluar. Dia nak pakai seluar, dia pakai seluar dalam lama.
Tak sempat nak ambil yang baru, dia pergi ambil je yang lama. Dalam tempat basuh baju tu. Dia ambil yang lama, dia ingat dia punya. Rupanya kakak dia punya. Pakaian dalam ni lebih kurang aje. Ambil kakak dia punya. Kakak dia dengan abang ipar dia buat benda sunat malam tu. Dia pun ambil pakai alat basah. Biarlah sebab nak cepat. Dia pakai seluar dalam kakak dia. Maka benda tu dah ada kat situ. Benda makhluk tu dah ada kat situ. Sperma tu. Sperma ni dia ada naluri. Dia boleh berenang mencari tempat yang dia nak tuju. Bila pakai aja 9 bulan selepas tu beranak kawan tu. Itu namanya silap teknik. Itu bukan Nabi Isa AS. Itu bukan teknologi Nabi Isa. Nabi Isa tu ialah mukjizat. Itu namanya silap teknik. Sebab tu hati-hatilah. Jangan main pakai aja. Jadi asing-asing sikit seluar dalam tu. Jadi itu pernah berlaku. Jadi perempuan tu tidak dikenakan apa-apa hukuman, dan anak tadi akan menjadi anak ditanggung atas nama perempuan tu. Tak ada bapa. Walaupun dia dah keluar berbesar nanti muka macam pak saudara dia, dah memang benih pak saudara dia. Tu nama bapa biologi, tapi tak ada kaitan segi hukum. Segi biologi tu ada kaitan lah, bapa dia lah bapa saudara dia. Jadi dia tidak akan wujud manusia macam tu. Jadi dia melibatkan mukjizat, tak akan berulang. Tapi Hawa boleh. Tapi Islam mengharamkan klon manusia. Sebab apa? Kalau klon manusia ni boleh, segi agama boleh, habislah dunia ni kiamat. Sebab apa? Kalau kadang boring lah. Dengan orang tu tak percaya, orang ni tak percaya. Dalam dia klon diri dia. Pergi satu band, Azhar belaka dalam band tu. Azhar Junior, Azhar belaka dalam band tu. Dia boleh klonkan dia punya sendiri, geng dia. Kalau dia klon tu orang baik-baik tak apa. Kalau jenis haprak semua dia klon, satu tim boleh merompak. Jadi sebab tu tak dibenarkan, sebab akan merosakkan nilai perkahwinan. Tapi kalau nak klonkan kambing ke babi ke rusa ke, klon lah. Cari yang sihat-sihat tu klon kan. Maka binatang tak kisah, binatang tak ada syariat. Binatang tak ada syariat, tak kisahlah klon macam mana pun. Durian klon, tak apa. Carilah durian kampung yang terbaik tu, klon kan. Jadi durian hybrid semua kan. Terpulang lah. Saya durian kampung best lagi. Ni tuan-tuan rahimakumullah. Sebab harga ni tak Yahudi sangat. Jadi itulah dia asal-usul manusia, dan insya-Allah kita akan tengok asal-usul Melayu. Jadi Melayu ni asal-usul dari Timur Tengah. Timur Tengah mereka pergi ke penghujung dunia ketika itu ialah alam Sunda. Pentas Sunda ialah yang paling hujung sekali mereka boleh pergi. Kenapa mereka tak pergi ke atas? Tak pergi ke bawah? Ke atas tak boleh merayau. Sebab atas sangat mustahil untuk hidup. Sebab dia penuh dengan glacier. Jadi kenapa tengah boleh? Bawah tak boleh? Bawah lautan. Yang ketika itu glacier penuh. Tapi tengah-tengah ni boleh. Sebab tengah ni khatulistiwa. Jadi khatulistiwa ni dia boleh lalu. Dan bila lalu dia akan jalan di kota tengah sampai penghujung. Penghujung dia ialah benua Sunda, tempat kita ni. Tak boleh pergi lagi dah. Pergi lagi tu dah lautan. Maka situlah yang tempat pengakhiran. Jadi daripada Timur Tengah dia merantau sampai ke tempat kita. Maka tengah-tengah tu mesti ada orang. Tengah-tengah tu asalnya India tu ada orang. Tapi orang di kawasan benua India ni dah pupus, tak ada lagi dah. Jadi yang ada ialah di Afrika dan di benua Sunda. Tengah-tengah India tak ada sebab berlaku kepupusan akibat letupan Danau Toba. Letupan Danau Toba ni dia pergi ke India. Dia bukan pergi tempat lain. Tempat lain tu kenalah serpihan dia yang menyebabkan rosak dunia. Dan yang hidup di dalam gua, maka mereka boleh survive. Jadi di Sunda ni banyak gua sebab dia kemuncak kepada gunung-gunung. Jadi yang hidup di gua-gua ni mereka survive. Tapi yang pergi asap tu, debu-debu tu, debu-debu yang ada macam-macam dia punya kimia dia, telah pun menutupi benua kecil India. Maka India pupus, tak ada manusia langsung. India tu ialah populasi baru yang datang daripada Timur Tengah naik atas
Itu yang muka-muka, semua muka-muka putih, hidung mancung, dan populasi bawah gelap-gelap semua. Sebab dia datang dari tanah Melayu. Yang ni datang dari atas, gabung macam tu. Jadi dulu orang tak boleh naik ke atas sebab glazier. Lepas lama-lama dah ratus ribu tahun, glazier dah tak ada, kurang dah, maka mereka boleh merayau ke tempat lain. Dulu mereka merayau kawasan Khatulistiwa je. Jadi makhluk yang pertama manusia di Timur Tengah, dan kemudiannya berkembang sampai ke alam kita. InsyaAllah kita akan bincang untuk yang alam Melayu, bagaimana perkembangan alam Melayu dan bagaimana alam Melayu itu dimasuki oleh DNA Nabi Ibrahim AS. Ibrahim sampai ke sini. Dulu kita dengar macam tu aja. Dan sebenarnya dalam Makrizi dan Maqdisi, dia tak tulis kata orang Melayu pun, dia kata belah timur. Tapi belah timur itu ada data-data pada hari ini menunjukkan belah timur itu ialah kita. Sebab ada kajian arkeologi, ada kajian saintifik yang kita akan kemukakan yang menunjukkan timur itu ialah alam Melayu yang datang dengan, bukan sekadar datang membawa keturunan. Mustahil keturunan Nabi Ibrahim itu datang bawa keturunan saja. Dia datang bawa dengan agama sekali. Maka sebab tu ada kesan-kesan agama Dinul Hanif dalam Melayu. Itu nanti kita sentuh dalam pertemuan akan datang, InsyaAllah. Bulan 6 ni siaplah buku saya. Saya dah siap lama dah, bagilah kat penerbit. Penerbit macam tu lah, dia rasa macam ni, nak tukar balik macam ni. Kita pun serabut juga, lama sangat pending, tak banyak benda tak selesai. Dan buku tu insyaAllah akan dibuat dokumentari oleh penerbit, satu penerbitan dengan kerjasama dia punya dananya daripada Pinas boleh keluarkan dana untuk dokumentari. InsyaAllah dengan kerjasama dengan Aswara, kita akan dokumentarikan buku tu insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah, mudah-mudahan kita dapat mengenali siapa diri kita. Kita ialah hamba Allah SWT yang datang daripada syurga, dan kita akan kembali balik kepada syurga sebagai tempat asal kita. Tapi siapa yang tak nak, maka ikutlah syaitan laknatullah, yang akan terus ke neraka Allah, dan dia akan mencari sebanyak mungkin pengikut ke neraka untuk menemankan dia. Jadi mudah-mudahan dengan berkat Ramadan, ramai yang pulih dan kembali balik kepada laluan ke syurga Allah sebagai tempat kita asal. Jadi sebagai kesimpulannya, kitalah makhluk asing yang selama ini dicari-cari. Jadi tak payah cari orang, kita ni makhluk asing, istilahnya lah. Dan kita ni makhluk luar yang datang ke muka bumi, yang diutus oleh Allah SWT sebagai khalifah, untuk mentadbir muka bumi ini. Jadi aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman nabiyyin wa ilhaman muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.